Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi, pelajar tingkatan 1. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan belajar mengenai subjek RBT ataupun kita panggil sebagai reka bentuk dan teknologi. Okey, kalau yang siapa-siapa yang dapat buku teks dia adalah berbentuk macam ni Okey. Jadi dalam reka bentuk dan teknologi ni mungkin ada di antara kita yang dia tak pernah belajar sebelum ni ataupun dia baru first time kan. First time dengar apa dia tu RBT kan, tak pernah dengar pun cikgu. Ya, RBT itu adalah merupakan satu subjek yang mana kamu akan belajar daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3 dan akan ada exam PT3 nanti untuk RBT. Adakah RBT itu subjek yang senang? Saya cakap RBT ini adalah satu subjek yang sangat senang untuk skor sebab dia berkenaan, dia lebih kepada kemahiran. Dia lebih kepada bidang kemahiran. Mungkin ada siapa-siapa yang minat untuk melukis, dan minat bertanam, minat untuk mereka bentuk pakaian ataupun fashion, ataupun minat untuk buat makanan. Semua itu kan kita akan belajar dalam RBT ni. Okey. Cuma untuk tingkatan 1 ni kita akan belajar hanya 5 tajuk sahaja. Okey. Dan tajuk yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini ialah berkenaan pengenalan reka bentuk dan teknologi, iaitu kita nak berkenal-kenal apakah itu reka bentuk, apakah itu teknologi, apakah itu reka bentuk dan teknologi, apakah bidang dalam reka bentuk. Okey, kita akan belajar benda tu hari ni insya-Allah. Tapi sebelum saya memulakan kelas, saya nak memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin ada sebelum ni yang tak pernah berkenalan dengan saya ataupun saya tak pernah mengajar di sekolah rendah dulu di Darul Mumtaz. Okey, saya kenalkan nama saya Muhammad Daniel. Jadi boleh panggil saya Cikgu Daniel lah, dan saya yang akan mengajarkan subjek RBT kamu pada tahun ini di sekolah. Okey. Jadi sebelum saya memulakan kelas, saya dah bagikan nota ringkasan untuk kamu buat sebagai rujukan kan. Saya ada bagi yang ni kan. Okey, jadi boleh buka nota tu. Okey, sambil saya mengajar dan kamu buka nota tu, kamu cuba highlightkan poin-poin penting yang ada dekat situ. Okey, saya dalam masa yang sama saya akan rujuk buku teks juga, tapi saya lebih tengok kepada slide ini kepada nota yang saya berikan kepada kamu ni. Baik, kita tengok yang pertama sekali ialah apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk. So kita tengok dekat sini definisi bagi reka bentuk. Apa itu definisi? Definisi ni maksudnya takrif ataupun maksud. Contoh dalam kalau soalan tanya, apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk? Maka inilah jawapannya, iaitu pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk yang memberi impak. Okey, memberi impak. Apa itu impak? Iaitu memberi kesan. Okey, memberi kesan kepada kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan reka bentuk. Okey, so reka bentuk ni dia akan berubah. Okey, dia akan berubah dari semasa ke semasa. Kenapa dia berubah? Kerana untuk memenuhi kehendak dan juga permintaan manusia. Sebagai contohnya di zaman dulu kita hanya menggunakan telefon yang bentuk macam ni kan. Kan telefon ni boleh bawa pergi kedai boleh bawa pergi kedai makan nak lepak dengan kawan-kawan bawa handphone ni boleh? Mana boleh telefon ni duduk dekat rumah saja. Itu zaman dulu. Zaman sekarang tak pakai dah telefon ni, kita pakai telefon pintar macam contoh yang ni lah. Okey, telefon pintar semua boleh bawa pergi ke mana saja kan, nak masuk tandas pun boleh. Okey, itulah yang kita panggil sebagai reka bentuk. Okey, jelas reka bentuk. Kita masuk pula kepada teknologi. Saya zoom sikit Okey, kita masuk pula kepada teknologi. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Iaitu aplikasi ilmu sains. Okey, ilmu sains dan matematik dengan sumber semula jadi untuk dijadikan sebagai satu alat, tenaga atau sistem
Kenapa yang dia buat macam tu ni, teknologi ni? Sebab tujuan yang utamanya, fungsi dia untuk apa? Untuk memudahkan urusan manusia. Kalau kita tengok contoh dekat sini, daripada satu batang, sebatang pokok kan, pokok yang hidup, kita mereka sesuatu benda yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita, iaitu kita membentuk sebuah ataupun mereka sebuah meja yang kita boleh gunakan untuk makan, belajar, buat kerja dan sebagainya, betul tak? Okey, itulah yang kita panggil sebagai teknologi. Tujuan untuk apa? Memudahkan urusan kita sebagai seorang manusia. Contoh, kita beri contoh ni daripada pokok. Kita mereka apa lagi dalam bab teknologi? Yes, motosikal. Okey, apa tujuan motosikal? Iaitu untuk memudahkan urusan kita ulang dan alik daripada suatu tempat ke suatu tempat. Okey, kalau tak ada motor, susah tak? Susah. Kan, bayangkan daripada Padang Serai nak pergi ke contoh paling dekat sini ke mana? Kita pergi ke Sungai Petani contoh. Kalau jalan kaki, letih tak? Letih. Ada motosikal, letih tak? Mana letih? Motor yang bawa kita kan? Okey, so itu adalah tujuan dia untuk memudahkan urusan manusia. Dan yang ketiganya, kita tengok pula ni yang tengah-tengah ni yang saya tanda hashtag ni. Kita tengok pula definisi bagi reka bentuk dan teknologi. Okey. So, apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk dan teknologi? Nampak? Saya buat anak panah tu. Dia merupakan satu gabungan. Gabungan definisi dua ni kita gabungkan jadi satu. Okey, tengok. Iaitu gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Nampak? Saya ambil atas ni secara terancang. Okey. Ambil pula point untuk teknologi dengan mengaplikasikan pengetahuan ilmu sains dan matematik. Itulah yang kita maksudkan dengan reka bentuk dan teknologi. So, kalau dalam soalan keluar dia tanya berikan definisi reka bentuk dan teknologi, maka inilah jawapan yang lengkap, dapatlah full mark ataupun markah penuh. Okey, boleh faham? Jelas untuk definisi. Senang je definisi. Okey. Okey, kita tengok pula yang seterusnya, bidang reka bentuk dan teknologi. So, dalam reka bentuk dan teknologi ini ada dua jenis bidang. Okey. Ini saya buka slide. Nanti kamu tengok slide. Alright. Ini adalah dua jenis bidang dalam reka bentuk dan teknologi. Iaitu yang first ialah konkret. Apakah itu konkret? Iaitu produk yang kita dapat lihat dan kita boleh pegang. Manakala abstrak pula, beza dia ialah kita boleh lihat tapi kita tak boleh pegang. Okey. So, ini dalam konkret pula terbahaginya dia kepada dua. Saya buka balik nota. Okey. Dalam konkret ni yang kata boleh pegang, boleh lihat ni, dia terbahagi pula kepada dua, iaitu teknologi dan juga seni. Dalam teknologi kita ada peralatan, kita ada mesin, kita ada pertanian, pemakanan, pakaian, persenjataan, senjata. Kemudian dalam seni kita ada seramik, masakan, lukisan, alat muzik, arca, halus, sulam. So, benda-benda ni semuanya kita boleh pegang dan kita boleh lihat. Ini bidang ni maksudnya bidang kerjaya. Kita boleh kerja. Kalau kita minat dalam bab mereka bentuk ni, kita boleh kerja dalam bab pemakanan boleh, dalam bab pemakaian, fashion boleh, alat muzik boleh, lukisan boleh, masakan boleh. Okey. Yang seterusnya pula ialah abstrak. Kita boleh lihat tapi tak boleh pegang. So, terpecahnya dia kepada dua, iaitu perkhidmatan dan juga komunikasi. So, dalam perkhidmatan kita ada pengangkutan, sewaan, sistem pembelajaran, proses, sistem pengairan. Kemudian kalau komunikasi pula kita ada bahasa atau cara bunyi, isyarat dan suara, persuratan, pengiklanan dan grafik. So, ini adalah dalam kategori komunikasi. Okey. Boleh faham Untuk pengenalan ni kita nak kenal je. Kita nak kenal benda-benda dalam RBT ni. Okay. So, saya ada bagi juga latihan kepada kamu dalam grup WhatsApp tu. Kamu boleh download latihan yang saya bagi tu. Dan kemudian, saya nak kamu buat latihan yang saya bagi ni. Soalan dia, arahan dia, isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat. Salin semula soalan di bawah dan isikan jawapan. Buat dalam buku latihan. Okay. Sediakan untuk RBT satu buku tulis pendek. Okay, buku tulis pendek. Untuk buku nota nanti saya akan bagi tahu kemudian. Buat masa hari ni,
kamu sediakan dulu buku tulis pendek dan saya nak kamu buat dan salin soalan-soalan ni. Okey, kita tengok soalan dia tanya apa. Okey, nombor 1 dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk. So apa dia reka bentuk? Yang saya contoh tadi yang awal dia. Okey, letak jawapan kat situ full. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Apa dia teknologi? Daripada pembuatan kayu, pokok. Jadi ni kita boleh hasilkan macam-macam benda. Okey, apa dia teknologi? Contoh. Kemudian yang ketiga, berikan definisi mengenai reka bentuk dan teknologi. Apa dia gabungan antara apa. Letak jawapan kat situ. Kemudian namakan 2 jenis bidang dalam reka bentuk. So bidang, ada bidang tadi tu apa dia? Benda yang boleh lihat boleh pegang dengan benda yang kita boleh lihat tak boleh pegang. Jawapan dia tu. Okey. Okey, setakat itu dahulu untuk kelas kita di hari yang pertama hari ni. Jadi kalau ada beberapa soalan yang kamu tak faham ataupun ada masalah kamu nak tanya, kamu boleh PM saya secara personal dalam WhatsApp. Nanti saya akan cuba jawab lah. Okey, kalau nak minta jawapan saya tak bagi lah. Okey, kalau tak faham soalan nanti saya akan beritahu mana yang tak faham tentang definisi ke tak faham, tentang bidang ke tak faham. Okey, so untuk kelas yang akan datang kita akan tengok pula tajuk yang seterusnya iaitu elemen reka bentuk. Okey, elemen reka bentuk. So kita akan tengok benda-benda yang kena ada dalam sesebuah lukisan ataupun lakaran ataupun dalam sesebuah reka bentuk tu kena ada elemen-elemen ni. Nanti kita akan buat kelas yang akan datang. Nanti saya akan huraikan satu persatu insya-Allah. Jadi saya dah bagi dah nota ni. Kamu boleh balik baca dulu di rumah. Okey. Jadi setakat itu dulu kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di kelas yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam.